Ada hadis Nabi SAW yang bermaksud orang beriman itu tawakalnya mestilah seperti burung. Kerana kalau kita perhatikan, di pagi hari kita keluar bekerja, burung pun keluar bekerja juga. Antara haiwan yang keluar mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi ayat yang ke-43 Suratul Ankabut yang bermaksud, dan misal-misal perbandingan yang dikemukakan Al-Quran itu kepada manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahami tamsilannya. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripadanya jualah yang masih memberikan peluang untuk kita bangkit pada pagi ini, meneruskan lagi sisa umur kita. Mudah-mudahan semakin kita berusaha sedaya upaya untuk memanfaatkan dan memakmurkan umur kita ini pada amalan-amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jal. Yang saya muliakan, yang bahagia Tan Sri, Datuk Sri Syed Zainal dan seluruh barisan kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang saya kasihi. Ada yang dapat ubah tak mood slide kepada presentation? Kita dah sambung dah wire ni kepada HDMI, tapi mungkin terlupa di dalam. Baik. Kesempatan pertemuan kita hanyalah sebulan sekali, dan saya ingin mengingatkan kembali di mana perhentian terakhir kita. Transisi terakhir kita di mana? Pada pertemuan bulan yang lalu, kita telah sampai ke puncak pembicaraan
melihat dunia arachnida, iaitu spesies laba-laba. Yang mana pada awalnya kita membawa ataupun kita bawakan sisi pandang kejayaan dan kelancaran perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Kelancaran perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijayakan oleh segenap kepakaran yang dipilih dan ditapis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berusaha membuat perancangan yang terbaik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawakal sebulat-bulatnya kepada Allah. Ada hadis Nabi SAW yang bermaksud orang beriman itu tawakalnya mestilah seperti burung. Kerana kalau kita perhatikan, di pagi hari kita keluar bekerja, burung pun keluar bekerja juga. Antara haiwan yang keluar mencari rezeki. Tetapi apakah pada hari tersebut, serta hari-hari sebelumnya, di mana burung keluar bekerja pada waktu biasa, burung sudah tahu di mana lokasi makanan dan rezeki yang akan ditemui? Burung tak masuk pejabat sebagaimana kita masuk pejabat. Kalau ada kerja tetap lah. Maka keluarnya untuk mencari rezeki itu dengan penuh sandaran dan pengharapan kepada Allah, atas ikhtiar itu akan direzekikan dengan rezeki. Maka setelah Rasulullah SAW membuat perancangan yang terbaik, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan limpah rahmat dan bantuannya, bukan hanya dari sisi manusia yang membantu, tetapi turut dijayakan perjalanan hijrah itu juga oleh tentera Allah, antaranya laba-laba. Menilai dari sudut periwayatan, apakah sahih ataupun apakah benar penglibatan laba-laba dalam peristiwa hijrah. Hal ini dinilai pada martabat hasan riwayatnya oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka berada pada tahap yang saya nyatakan iaitu hasan, sudah cukup untuk kita mengambil iktibar bagaimana Allah mengutuskan laba-laba untuk membuat sesawangnya di pintu gua, sekaligus menutup rasional ataupun kewarasan akal kumpulan perisik yang sudah sampai di lokasi persembunyian Nabi tetapi tidak meninjau ke dalam gua. Maka atas situasi dan gambaran tersebut, kita ingin benar-benar melihat keistimewaan dan juga kelemahan yang terdapat dalam pola interaksi kehidupan laba-laba di dalam spesiesnya, dalam koloninya. Mana mungkin bertahun-tahun sepadan dengan umur kita, kita membaca Al-Quran, tetapi pembacaan itu belum sampai kepada tahap rasa seronok dan lazat. Kalau kita buat perbandingan, di tangan kita ada gadget pintar, smartphone. Sebelah-sebelah ada dua aplikasi. Satu aplikasi media sosial, satu aplikasi Quran. Yang mana satu aplikasi yang paling lama kita layari?
Saya yakin keterujaan dan keinginan kita untuk mengetahui isi kandungan dan kemaskini maklumat yang ada dalam aplikasi itu pada setiap hari kita menggunakannya, kita akan memilih aplikasi media sosial. Kerana apa? Sebab keinginan untuk tahu. Apakah selama hari ini kita membaca Al-Quran dengan keinginan seperti itu? Hal inilah kita dapat lihat apabila kata-kata yang dinukilkan oleh para ilmuwan yang begitu akrab hubungannya dengan Al-Quran bukan sekadar pembacaan, tetapi cabarannya adalah untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quran itu. Hal itu lebih besar. Bagaimana untuk melaksanakan? Ia perlu ada kekuatan kesedaran, bukan hanya pengetahuan. Kesedaran itu tidak akan hadir, tidak akan muncul, melainkan dengan penghayatan. Akhirnya, baru kita tahu dan kita sedar dalam kajian spesies arachnida, laba-laba, para penyelidik telah berjaya menemui sebanyak 50,356 spesies laba-laba di dunia. Bukan 5, bukan 500, bukan 5,000, 50,000. Dengan pengalaman hidup kita pada hari ini, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, boleh tak kita sebutkan 10 jenis laba-laba yang kita tahu? Barangkali kita tak boleh sebut. Sedangkan salah satu surah di dalam Al-Quran dinamakan Allah dengan nama surah Labah-Labah. Di sinilah peranan dan tuntutan Al-Quran itu bukan hanya semata-mata untuk dibaca dengan disiplin-disiplin ilmunya, bahkan hukum hakamnya itu mengadili sesama manusia dan makhluk, tetapi membacanya itu ataupun mengamalkan, mendampingi Al-Quran itu seperti teman yang tidak pernah berpisah dalam setiap detik hayat orang beriman itu. Kesimpulan yang membawa hubung kait majlis ilmu yang lalu dengan pagi ini. Akhirnya kita merujuk secara khusus ayat yang ke-41 dalam surah Laba-Laba. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perihal orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tempat tumpuan kebergantungannya. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, menjadikan makhluk itu dengan tujuan perantara ritualnya, dengan maksud syirik. Yang kedua ini lebih maknawi, bergantung kepada manusia yang mempunyai posisi, kuasa, material, sedangkan semuanya itu bersifat sementara dan rapuh. Ini kata Maulana Yusuf Ali di dalam ijtihad tafsirnya. Kelemahan itu ditamsilkan Allah, diumpamakan Allah seperti sarang labah-labah. Zaman berzaman, 1500 tahun berlalunya kewafatan Rasulullah SAW dalam lingkungan itu, sehingga hari ini penulisan tafsir belum pernah terhenti. Di masjid mungkin kita boleh jumpa tafsir Ibnu Kathir, tafsir Al-Azhar, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Cuba kita masuk ke library universiti. Terduduk kita melihat lautan himpunan tafsir yang dihimpunkan untuk koleksi universiti. Katakanlah kita sebagai salah seorang penulis yang berminat di bidang ilmu, cuba kita letak karya kita itu di sebelah tulisan-tulisan para ulama silam.
Tak terbanding walaupun satu zarrah. Mengapa pentafsiran Al-Quran tidak pernah terhenti? Kerana ilmunya itu, isi kandungannya itu bernilai sentiasa segar sepanjang zaman. Sebab tu antara salah satu qaul yang menyebut hikmah penamaan makna Khidir alaihi salam, Al-Khidir ataupun Khadir. Dalam peristiwa Nabi Musa bertemu dengan hamba yang soleh. Ketika menjawab persoalan daripada Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, ayyun nasu a'lamu minka ya Musa. Dan dinyatakan secara riwayat, peristiwa itu berlaku di hujung hayat dakwah Nabi Musa. Mana dah senior dalam hidup dan dah lama, dah cukup masak dengan ragam Bani Israel, followers Nabi Musa. Tiba-tiba dalam majlis seperti ini, salah seorang Bani Israel angkat tangan, dia tanya, dia kata, wahai Musa, aku nak tahu, ada tak orang lagi pandai pada kau? Ini soalan yang tersisih daripadanya adab. Apa jawapan Nabi Musa AS dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari? Faqala la ana a'lam. Kata Nabi Musa, tak ada, aku paling tahu. Fa'ataballah, Allah mencela jawapan Nabi Musa, walaupun pada jawapan kenabian. Dari konteks kenabian, jawapan itu tepat. Sebab Nabi Musa sebagai utusan Allah, tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu wahyu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan, walaupun pada darjat kenabian, untuk menzahirkan walaupun satu zarrah rasa kebesaran. Atas peristiwa inilah menjadi asbab Nabi Musa bertemu dengan Khidir dalam suratul Kahfi. Daripada peristiwa ini, pertanyaan Bani Israel itu. Lalu kalau kita buka beberapa tafsir, hamba yang ditemui itu dalam riwayat hadis namanya Khidir. Apa makna Khidir? Khidir itu maknanya hijau. Pelik juga nama orang hijau. Anak-anak muda hari ni selamba je dia kata, mak kau hijau, dia kata. Perkataan yang kita tak pernah dengar suatu ketika dahulu. Tapi anak muda hari ni bahasa-bahasa dia canggih, walaupun makna dia nampak jelek. Hijau ni kata para ulama dengan maksud nilai risalah wahyu yang dibawa itu sepanjang zaman ia tetap bernilai evergreen. Tak kira musim mana sekalipun, tak kira zaman mana sekalipun, ia tetap valid sehingga hari kiamat. Itu nilai wahyu. Jadi akhirnya, di manakah penilaian kita pada nilai kelemahan dan kerapuhan yang ada pada sarang labah-labah itu? Apa yang ditafsirkan zaman berzaman daripada pentafsiran awal, sesuai dengan zaman pentafsiran, merujuk kepada struktur luaran sarang labah-labah. Tak ada bumbung, tak ada tiang. Mana kalau datang badai, datang ribut kencang, tak payah ribut kencang lah. Kita fikir balik dalam peristiwa hijrah tadi. Takkanlah perisik-perisik yang diutus oleh musyrikin Makkah tu dia datang lenggang kangkung. Mesti dibawa pedang paling kurang. Sebab misinya untuk membawa pulang Muhammad SAW dan sama ada dalam keadaan hidup ataupun sebaliknya. Jadi kalau melihat sarang labah-labah yang ada di pintu Gua Sur tu, bukan kata tinjau, kuih saja pakai ujung pedang. Tapi mengapa mereka tak buat? Di situlah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup kewarasan mereka. Tak mungkin ada orang di dalam. Jadi pada hari ini, sehingga zaman pada hari ini, munculnya bidang-bidang ilmu yang baru. Seperti kajian khusus, kajian eksplisit untuk memerhati dunia haiwan. Scientific of birds. Yang kita pernah bincang tentang spesies raven, gagak. Dan dalam dunia haiwan, adanya salah satu daripadanya labah-labah. Dan adanya bidang yang mengkaji tentang biologi. Akhirnya para penyelidik pada hari ini
menemui kelemahan itu bukan terletak pada spider web, struktur luarannya, bukan. Kerana bila dia buat ujian, gabungan di antara spider web dan juga bebanan yang diujikan ke atas spider web ini dengan nilai elasticity, keanjalan. Ternyata spider web lebih mampu untuk menampung daya bebanan, iaitu pada tahap 1.7 GPa berbanding dengan besi. Hal ini memberikan inspirasi kepada salah seorang arkitek dari Jerman yang bernama Frey Otto untuk membina Stadium Olimpik pada 1976 kalau tak silap saya, yang mana bumbungnya adalah daripada carbon fiber. Tuan-tuan lihat dalam dunia otomotif, kenderaan-kenderaan seperti hypercar, Pagani, Bugatti dan sebagainya. Kenapa dia mahal? Kenapa ia mahal? Kerana material luarannya adalah daripada bahan karbon yang lebih ringan tetapi lebih tahan. Kalau orang bukan beriman pun, arkitek ni pun boleh dapat inspirasi daripada sarang laba-laba, bagaimana orang beriman yang membaca ayat ini, mengkaji dan menghayati surah ini? Akhirnya tidak ditemui titik kelemahan pada spider web itu, kerana bila dilihat secara fungsinya, spider web itu bukan hanya tujuan rumah. Sedangkan Al-Quran literally menggambarkan wa inna auhanal buyut dengan kalimah rumah. Sarang laba-laba bukan hanya dengan tujuan rumah, tetapi tujuan yang paling utama adalah perangkap. Sebab itu kita tak pernah jumpa laba-laba bila bergerak ke satu tempat, dia bergerak beramai-ramai macam semut. Tuan-tuan pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa laba-laba konvoi. Semut biasa jumpa. Sebab laba-laba dia bukan haiwan bermasyarakat. Kita akan jumpa satu-satu saja di satu tempat. Kerana laba-laba adalah haiwan pemangsa. Jadi fungsi spider web itu bukan lagi dengan tujuan rumah, tetapi sarang laba-laba, seperangkap laba-laba. Barulah di sini kita faham daripada 50,000 spesies laba-laba di dunia itu, dan antara yang paling digeruni seperti tarantula dan nama yang cukup unik apabila diberi oleh para penyelidik, iaitu black widow. Tuan-tuan jangan ingat manusia je ada janda, tuan-tuan. Laba-laba pun janda juga. Apa sebabnya? Kita sebut lama dah nama tu. Akhirnya kita faham dan kita temui daripada penyelidikan yang khusus ini, penyelidikan yang muktabar ini, yang dituntut Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk melihat nilai kelemahan dalam kehidupan laba-laba, bukan lagi hanya terletak pada sarangnya, tetapi pada nilai interaksi antara laba-laba yang saling berbunuhan apabila laba-laba jantan bersenyawa dengan memindahkan semennya kepada laba-laba betina. Setelah proses mengawan itu berlaku, labah-labah betina akan membunuh labah-labah jantan. Labah-labah jantan hanya diperlukan oleh labah-labah betina untuk proses pemindahan benih sahaja. Dan telur labah-labah dan anak labah-labah juga turut dimakan oleh labah-labah betina. Jadi bukan cerita haruan makan anak saja, tuan-tuan. Labah-labah pun makan keturunannya sendiri. Apalah nilai kekuatan daripada spider web yang diiktiraf lebih kuat daripada besi, seandainya diambil refleksinya pada kehidupan manusia? Kita direzekikan Allah dengan rezeki yang luas, kita membina rumah yang daripada material yang baik, architecture yang moden, interior design yang cantik, tetapi tidak ada nilai kasih sayang dan kebahagiaan.
Itu sebenarnya nilai kerapuhan yang ditemui sesuai dengan zaman ini, bukan lagi pada struktur luaran laba-laba. Kata kuncinya, bila watak laba-laba ini diilustrasikan oleh Al-Quran, adalah dengan tujuan untuk melihat, dengan izin saya menggunakan istilah bahasa Arab, disebut sebagai siasah. Dalam bahasa Arab ni sebut lancar sikit, kalau sebut dalam bahasa Melayu diterjemahkan siasah tu politik. Rasa takut-takut sikit nak sebut. Tapi hakikatnya bila melihat laba-laba yang di dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut untuk kita melihat bagaimana interaksi laba-laba ini di dalam kumpulannya. Demikianlah ayat yang ke-43 dalam surah Al-Ankabut yang kita dapat tunjukkan ataupun dapat kita tayangkan pada paparan skrin digital. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang demikianlah misal bandingan perumpamaan yang dikemukakan di dalam Al-Quran kepada manusia. Bukan hanya kepada orang beriman semata-mata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, hanya dengan landasan ilmu atau orang-orang yang berilmu yang dapat memahami perumpamaan, misalan, perbandingan di dalam Al-Quran itu. Maknanya tidak ada alasan hanya kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya sahaja, tetapi kita perlu menghayati isi kandungan Al-Quran itu dengan disiplin-disiplin ilmu yang berbeza. Hakikatnya, semua ilmu yang kita pelajari membawa nilai penyatuan umat. Bukan masing-masing merasa hebat di atas kapasiti ilmunya. Yang keluar daripada bidang hadis, merasakan orang di bidang lain tidak setara untuk mengetahui hadis sepertinya. Orang di bidang hukum mengatakan bahawa orang hadis tidak faham hukum. Hal itu yang berlaku di akhir zaman ini. Saling tuduh-menuduh, saling tohmah-mentohmah hanya kerana isu-isu yang boleh dibaiki dan dibawa kepada satu nilai kesepakatan. Rugi umat. Hakikat ilmu itu mengharmonikan semua penuntutnya untuk ta'abbud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, masa yang berbaki ini, sebelum 7 suku, kita akan buka tirai bicara ilmu yang baru, tetapi masih lagi dalam aspek melihat haiwan di dalam Al-Quran. Kalau sebelum ini kita cerita tentang labah-labah, pagi ini kita nak cerita tentang lebah. Tetapi mungkin memakan masa 3-4 bulan lagi, sebab kita jumpa sebulan sekali. Baik. Labah-labah yang saya sebutkan tadi, para penyelidik telah berjaya menemui dalam lingkungan 50,000 spesies labah-labah. Izinkan saya untuk bertanya ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, dalam pengalaman umur yang cukup senior, ada berapa jenis lebah di dunia? Persoalan yang kedua, ada berapa jenis madu di dunia? Sebut madu tu dia kena kuat sikit. Banyak tempat saya pergi tuan-tuan. Ini selingan yang tak ada kaitan dengan tajuk, dengan ni lah. Tak ada kaitan dengan apa yang kita nak bicarakan secara khusus. Bila jemaah-jemaah audiens saya semua senior, saya tanya ada berapa jenis madu di dunia, dia cakap madu 3 Ustaz. Ustaz saya tak boleh jawab lah. Saya senyum saja. Itu jawapan orang senior. Dia bergurau dengan saya. Ya? Bermakna, kalau persoalan yang pertama tadi kita masih tak tahu jawapannya, ada berapakah jenis lebah di dunia, sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan salah satu daripada 114 surah itu dinamakan Suratun Nahl, dengan makna surah lebah. Lebah ini secara saintifiknya diberi gelaran Entophila. Entophila ni maknanya pencinta bunga, bukan pencinta wanita tau. Pencinta bunga. Apa yang saya nak sampaikan di sini?
Di sinilah kita patut dan wajib faham di antara manusia dengan haiwan, khususnya lebah, siapakah lebih awal yang dihidupkan Allah di muka bumi ini? Dulu ada satu teka-teki, saya pada kecil lagi, tapi saya tak dapat jawapan sampai sekarang. Antara telur dengan ayam mana dulu? Kan? Teka-teki itu sentiasa segar sepanjang zaman walaupun tak ada jawapan. Kalau kata telur, ada orang kata ayam dulu. Kalau tak ada ayam macam mana ada telur? Kalau nak kata ayam dulu, macam mana ayam tu wujud kalau tak ada telur? Sekarang ni saya tanya, antara lebah dengan manusia, siapa lebih awal di muka bumi ini? Lebah. Saya dengar lebah tadi. Sayup-sayup je bunyi. Apa justifikasinya mengatakan lebah itu paling awal, lebih awal daripada manusia di dunia ini? Dan persoalan yang keempat, kuliah kita ni penuh persoalan. Sebab kita nak wujudkan dalam diri orang beriman itu untuk sentiasa ingin tahu terhadap Al-Quran. Baru sampai kepada rasa cinta kepada Al-Quran. Persoalan yang keempat, keseluruhan Al-Quran yang menghimpunkan daripada suratul Fatihah sehingga surah An-Nas, berapakah jumlah haiwan yang disebut di dalam Al-Quran? Saya akan tanya pada bulan depan. Saya tinggalkan ini sebagai kerja rumah untuk tuan-tuan sekalian. Jawapannya, kalau kita lihat, saya paparkan di sini, hanya sekelumit saja. Tuan-tuan lihat, ini spesies-spesies lebah di dunia. Sehingga pada hari ini, bismillah, para penyelidik telah berjaya menemui dalam lingkungan 20,000 spesies lebah di dunia. 20,000. Dan tidak semua lebah mempunyai insting sengat. Tak semua. Dan tuan-tuan kena cari berapakah jenis madu daripada penemuan madu-madu di dunia. Saya nak tunjuk pada muslimin dan muslimat sekalian, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Masa kecederaan kita. Ini adalah seorang sejarawan di zaman Yunani, namanya Diodorus. Bukan deodoran tau, deodoran tu yang kita pakai tu. Nama dia Diodorus. Dia tulis dalam karyanya bahawa antara haiwan dengan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang mencipta, dia tak sebut Allah lah, Tuhan telah mencipta haiwan di dunia lebih awal daripada manusia dalam lingkungan jutaan tahun. Kalau kita hitung kira hayat Nabi Adam AS sehinggalah kebangkitan Rasulullah SAW pun tak sampai 1 juta tahun. Bukti yang paling jelas untuk kita lihat, ketika peristiwa pembunuhan anak Adam, yang diutuskan Allah ketika itu adalah burung gagak. Sebagai guru kepada anak Adam yang telah membunuh saudaranya. Bukan itu sahaja. Ketika unsur langit dan bumi yang dipisahkan akhirnya dijenamakan sebagai Big Bang. Jenama itu terlalu baru. Sedangkan Al-Quran lebih azali membicarakannya dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Pemisahan di antara entiti satu zarrah yang padu, misalnya kita katakanlah satu zarrah, satu entiti, Allah ledakkan, Allah letupkan yang dinamakan sebagai Big Bang tadi, terpisahlah dua unsur ini menjadi bahagian langit dan bahagian bumi daripada satu titik, satu zarrah. Jadi kalau para penyelidik boleh mengatakan bahawa Big Bang itu adalah permulaan alam semesta, cuba tanya penyelidik di bidang sains, apakah sebelum satu titik itu? Mesti tak boleh jawab.
Hanya Allah yang mengetahui. Daripada pemisahan entiti yang padu tadi menjadi langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam bukan 6 hari. 6 masa di sisi Allah. Kita pun tak tahu bagaimana ukurannya. Seandainya diambil perbandingan hari akhirat, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun hari dunia. Pembentukan unsur-unsur awal setelah Big Bang adalah penemuan unsur-unsur yang paling ringan di alam ini seperti hidrogen dan helium. Semalam saya tengok ada iklan kenderaan hidrogen. Saya tak tahulah di mana sumber dia ambil. Akhirnya, unsur-unsur yang awal seperti hidrogen dan helium ini bergabung kembali dalam satu proses yang dinamakan sebagai nuclear fusion. Pelakuran nuklear. Akhirnya membentuk partikel-partikel dalam alam ini. Sebab tu yang orang tua-tua dulu panggil tahi bintang adalah daripada angkasa. Yang unsurnya adalah besi, iron. Bagaimana iron itu terbentuk? Daripada proses pelakuran nuklear tadi, nuclear fusion. Bergabungnya unsur-unsur yang ada di alam ini. Ketika itulah membentuknya unsur-unsur awal, sehinggalah terbentuknya sistem jagat raya ini. Al-alamin yang kita baca dalam suratul Fatihah itu membawa maksud sekalian alam. Bukan universe, multiverse. Salah satu daripadanya adalah sistem tata surya yang ada padanya bumi. Sedangkan dalam cerapan kosmologi, satu titik cahaya yang dilihat di luar sana adalah merupakan satu galaksi di dalamnya mengandungi trilion partikel unsur. Pada alam yang maha tinggi, bagaimana saiz kita di pandangan Allah Azza wa Jalla? Besar zarah pun tak tahulah bagaimana agaknya. Yang membezakan kita di antara makhluk Allah hanyalah amalan dan ketakwaan kita. Allah sediakan di antara unsur-unsur yang terbina itu, salah satu daripadanya adalah bumi. Bumi itulah tempat yang paling sesuai dengan unsur pertama Adam dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan Allah. Daripada tanah, di mana? Di bumi. Jadi jangan omong kosong. Kalau ada kajian mengatakan kalau di bumi kiamat, kita boleh lari kat planet lain. Mengarut. Sebab unsur kejadian pun tak sesuai. Muka bumi, bentuk fizikal planet yang nak dilari itu pun tak sesuai. Dan sesungguhnya kiamat itu bukan berlaku di bumi. Kiamat itu melibatkan semesta alam. Kita kalau bicarakan hal ini kepada orang-orang yang masih dalam keraguan beriman, dia akan beriman kepada Allah SWT. Maka Allah tempatkan manusia di muka bumi itu setelah mana Adam diturunkan. Ketika Adam diturunkan itu, persediaan-persediaan seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan sudah pun berada di bumi lebih awal daripada penurunan Adam. Setelah langit dan bumi diciptakan, bumi kontang, gersang, tandus. Allah menurunkan hujan daripada proses kondensasi. Air daripada laut disejat, akhirnya awan membentuk berat, turun balik ke bumi, menyuburkan bumi yang kering kontang. Akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang awal. Maka bagaimana tumbuh-tumbuhan boleh hidup di muka bumi ini? Ejen sebarannya adalah haiwan dalam proses pollination. Dan salah satu daripada haiwan yang terlibat adalah lebah. Jadi bila saya sebut tadi lebah adalah pencinta bunga dengan gelaran Anthophila, Allah menjadikan bunga-bunga yang berwarna-warni itu dengan tujuan attraction kepada lebah. InsyaAllah kita akan bicarakan hal ini pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dan kita akan faham secara ilmiah. Saya nak sebut dengan penuh rendah hati,
habis sahaja tajuk ini, kita akan faham dua istilah. Yang pertama, apa yang pernah disebut oleh orang tua-tua dahulu, habis madu sepah dibuang. Satu. Yang kedua, daripada mana datangnya istilah bermadu? Kita akan bincang dalam bab ni. Bukan dalam hubungan perkahwinan. Saya nak tanya daripada mana datang istilah tu. Jadi, untuk tahu, kita jumpa bulan depan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam taman-taman syurga ini menjadi asbab untuk kita bertemu secara abadi dalam taman syurga di akhirat nanti dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.